Rezeki ni ada dua punca saja, tak banyak. Satu dipanggil punca yang paling rendah, sebab-sebab untuk mendapat rezeki yang paling rendah, asbabus safil, sebab punca yang paling rendah, iaitu dengan kerja dapat duit, dengan berniaga dapat duit, dengan pergi ke laut nelayan dapat duit, kan? Kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang tak dapat duit, kadang-kadang untung tak dapat untung. Itu dengan apa yang akal kita yang cetek yang faham tu ya. Kalau tak kerja kita kata mana dapat duit, macam mana nak makan? Ini akal cetek kita. Yang kedua, punca sebab yang paling tinggi boleh dapat rezeki, dia panggil asbabul ali, punca-punca rezeki yang paling tinggi, yang tak boleh dipaham oleh akal kita. Akal kita memang tak faham. Kalau akal kita faham, nescaya kita akan cari punca yang paling tinggi. Buat apa? Sebab-sebab paling rendah. Tapi Allah bagi punca-punca paling tinggi ni, tapi Allah tak suruh tinggal punca-punca sebab yang paling rendah. Kerja pergi kerja juga, niaga pergi niaga juga, tapi kamu kena yakin dengan punca yang tinggi. Kerja-kerja, tapi cari yang paling tinggi. Ni yang kita nak buat ni. Jadi nak dapat punca paling tinggi, kena kenal Allah dulu. Bila kenal Allah, baru kita buat punca tinggi, baru kita dapat. Apa dia? Antaranya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah bagi tahu punca rezeki yang tinggi. Wa'mur, suruh umat engkau, wahai Muhammad, suruh umat engkau mengerjakan sembahyang. Kalau orang belajar bahasa Arab, wa'mur tu fi'il amar, perbuatan suruh. Perbuatan suruh makna suruh orang depan. Makna dia, kalau kita terjemah dalam ni, kalau kita baca wa'mur, katakanlah, suruhlah umat engkau, tak faham. Sebenarnya maksud dia, sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Ataupun paling tinggi, wahai Muhammad, dakwahkan umat kamu, bagi tahu wa'mur ahlaka bis-shalah, bagi tahu pada umatmu mengerjakan sembahyang. Makna dakwah umat datang main sembahyang. Bukan sendiri sembahyang. Sendiri sembahyang senang, orang tak kacau. Nak ajak orang main sembahyang, kan, dah senang. Orang kata ingat aku tak sembahyang, aku pun sembahyang, ingat hang seorang sembahyang. Zaman sekarang. Tapi janji Allah, ajak orang main sembahyang, walaupun tu orang dah sembahyang, ajak main sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kena ada sabak. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu, kami ambil tanggungjawab, kami akan bagi rezeki. Orang ajak sembahyang, kami akan bagi rezeki. Sebab tu tuan-tuan, hadirin hadirat, kalau orang tahu ajak orang main sembahyang, pahala dia, rezeki dia besar. Kalau misalnya sekali sembahyang, sekali takbir dapat 1 juta, ada orang nak tinggal sembahyang? Ada yang aku tahu, hari ni aku kena ajak 1 orang, 10 orang aku ajak, sebab nampak 1 juta. Allah tak tunjuk tu, tapi Allah kata aku dah jamin dah, orang ajak main sembahyang, lebih pada tu akan bagi. Tapi akal kita cetek, tak nampak pun. Aku dah sembahyang lama, tak pernah nampak pun. Bukan, kami yang bagi rezeki pada engkau, kami yang ambil tanggungjawab. Wal 'aqibatu lil taqwa, dan akibat natijah dia, kesimpulannya, orang yang takwa, orang yang kenal Allah saja, dia akan tahu benda ni Allah nak bagi. Ada lebih tinggi lagi punca rezeki, seperti mana Syekh Wali Allah Dehlevi rahmatullah alaih dalam kitab dia Hujjatul Balighah, dia bagi tahu dalam ayat, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah SWT beritahu dalam ayat ini, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang yakin 100% kepada Allah. Walladzina amanu, berhijrah, dia berhijrah semata-mata nak meninggikan agama Allah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dia bersusah payah semata-mata fi sabilillah, untuk jalan Allah, bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan agama, untuk kepentingan manusia dapat kenal Allah.
Allah, wajahadu fi sabilillah. Dan satu lagi, walladzina awaw wa nasaru. Satu lagi, orang-orang yang bagi tempat, yang bagi tempat masjid dia, surau dia, rumah dia, makna apa-apa program agama dia kata silakan. Awaw, dia ambil bantuan, dia bagi nusrah. Untuk apa? Untuk nak manusia nak kenal Allah, nak lepaskan umat daripada kejahilan. Masjid dia kata dia alu-alukan, bila-bila masa datang, surau dia, rumah dia. Yang paling penting, hati mau bagi. Kalau hati tak bagi, walaupun rumah kecil, surau kecil, masjid kecil, tapi hati dia besar, tak apa. Tapi kalau hati dia kecil, hati kecil, cantik macam mana masjid pun, tak boleh, nanti kotak masjid tu. Dulu masjid kecil boleh, main masjid besar tak boleh. Sebab tu hati kena bagi. Untuk program agama dia kena bagi. Allah. Awaw wa nasaru, dan dia bantu agama Allah SWT. Allah bagi tahu apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang betul-betul yang beriman sebenar. Nak tengok orang ni. Hijrah untuk agama dia buat, susah payah untuk agama dia buat, tempatan dia bagi, masjid dia bagi, surau dia bagi. Allah semata-mata nak tinggikan agama Allah, supaya manusia dapat kenal akan Allah, supaya umat dapat lepaskan kepada kejahilan dia. Allah kata ni orang beriman sebenar. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan. Allah cop sampai bila-bila Allah dah ampun dah. Dosa yang kecil-kecil dulu dia tak tahu apa pun, dosa dia tak ingat dah. Masa zaman dia jahiliah tu, sebelum dia main masjid, dia buat dosa macam-macam, Allah maaf dah. Dah cop dah. Ahli syurga, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah bagi rezeki yang dimuliakan tanpa penat-penat. Sikit cukup, banyak lagi cukup. Tapi kalau Allah tak ikram, tak muliakan, rezeki sikit memang tak cukup. Cukup tak? Sikit memang tak cukup. Banyak lagi tak cukup. Lagi banyak lagi tak cukup. Lagi banyak, takut naik apa, nak jalan apa, nak kereta jalan tol. Tak mau, jangan jalan kampung dah lah, takut. Allah. Tapi janji Allah pada mereka yang bantu agama Allah, ini rezeki punca yang paling tinggi. Tapi akal kita cetek tak nampak. Janji Allah dengan bantu agama, bantu melepaskan umat daripada jalan, bawa manusia kenal Allah. Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullah, jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Janji Allah. Kau buat nak bawa orang main masjid, nak buat apa program, kau bantu agama Allah, nak lepaskan umat supaya umat kenal Allah, pasti Allah akan bantu kamu. Allah takkan tinggal kita. Allah takkan tinggal kita.